Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya kelima, sambungnya lagi. Belum masuk lagi hadis. Sebagaimana kita tahu, tajuk kita laninya ialah hadis-hadis dalam bab puasa. Jadi di antara benda yang disebut sini ialah puasa ialah salah satu bentuk ketaatan yang besar yang mampu menyingkap rahsia hubungan hamba dengan penciptanya dalam erti kata yang sebenar. Jadi dia kata hubungi rapat di antara seorang manusia ni, hamba Allah, dengan Tuhannya boleh kita dapati melalui ibadat puasa. Sebab dia sebut baru ni, ibadat puasa ni satu ibadat ia orang tak nampak. Kalau dia duduk saja-saja gitu tak nampak. Orang puasa dengan orang tidak puasa tak nampak. Kalau jumpa tengah jalan, kita kena tanya dia mau puasa ke tak. Dia kata puasa. Katakanlah puasa sunat dah. Tapi kalau sembahyang nampak tunggak sembahyang. Pergi haji nampak pergi Mekah. Gapo lagi? Zakat nampak waktu BPT dah. Tapi puasa ni tak ada orang tahu. Jadi maknanya situlah kita boleh tengok satu ibadat yang betul-betul ikhlas kita dengan Tuhan. Hal demikian kerana puasa ialah satu-satunya ibadat yang tiada siapa pun yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dia royak kat orang. Adalah kadang-kadang royak kat orang boleh tak? Kalau misalnya kalau dia tanya, kita nak berlawak tak boleh pula. Main minum air dia kata. Dia tak apa. Minum Bapaknya puasa hari ni. Jadi boleh lah kita royak pun dengan ikhlas, bukan nak menyehu apa dah. Tapi kalaulah kita tu tak ada pasal-pasal royak. Rak siapa tak? Kalau puasa ni. Tu muka lain tu jadi lagu tu tak. Tak dia tanya lagi royak dah dia puasa. Tak sebab pun nak kecik belawak tu. Tak boleh, tu belawak dia panggil. Sedangkan kecik belawak dalam puasa pun tak boleh dah tu. Pasal apa kita tak siroyak? Kita takut tidak ikhlas dah. Tidak lagu tu. Jadi Imam Ghazali sebut tarkul amal lirriya'i riyaun. Kita tinggal sesuatu amalan takut orang kata riak. Riak juga dia kata. Sebab apa tak buat tu? Orang semaya sunat belakang, kita tak si sunat. Tak boleh. Kan semaya kan nak menunjuk kat orang riak. Jadi Imam Ghazali kata, kita tak jadi buat, takut riak tu riak juga. Mana kerana orang. Jadi kita ikhlas. Bila dia tanya lagu mana? Puasa hari ni. Sekali sudah lah. Kita beritahu ke dia seorang. Tidak orang kat orang. Jadi makna situ kita malah belawak. Kalau ayat sa'ni tu belawak dah tu. Kalau ayat taksir lagi tu lain. Tak apalah. Taksir hatan sikit dah. Tidak belawak. Ni ayat sa'ni baru sa'ni bila. Moga dia ajak minum air tu lepas Zuhur dah. Lama tak minumnya. Namun ni pula dia kata puasa merupakan suatu proses tarbiyah. Tarbiyah ni makna pendidikan. Dia didik kita untuk apa? Bagi melatih seseorang erti kesabaran dan kecekalan. Sabar tu duduk di puasa. Ya orang yang tak di puasa tu duduk metah dengan perawat agama dengan polis ke apa. Kita sabar walaupun dia hendak. Sebenarnya orang yang hendak kan dia jenis marah kat orang, jenis gedebel tu. Hakikat sebenar Nabi kata bukan orang kuat tu. Orang kuat dia adalah orang yang boleh jaga diri waktu dia marah. Dia nak tapah orang, dia boleh dia lawan diri dia. Tu orang gagah semati. Tak panggil gagah tu.
Dia tipu di iblis 2-3 lekor. Siapa juga puasa ni. Bila dia tu tak boleh tahan. Kesabaran dia tak ada. Makan pun tak boleh tahan. Enggak nak berjuang guano lagu ni dah. Lawan diri sendiri, tak ada kecekalan. Tak ada kesabaran, tak seroyak. Dia tu nampak hebat. Kali bila dia tak puasa, tu orang lemah. Lemah sebenarnya. Hal demikian kerana dengan berpuasa, seseorang itu terpaksa meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh nafsunya. Makan, minum dan sebagainya. Selama ni, sepanjang masa Tuhannya, dia letak kita supaya sabar jangan buat maksiat. Dan sabar untuk melaksanakan tugas bagi wajib. Itu kena sabar. Nak semayang malah. Nak berzikir, nak baca Quran malah. Kita lawan tu maknanya Tuhan uji kita. Kita boleh lawan nafsu kita. Kita nak buat maksiat, nak buat benda haram, nak cari harta haram, tapi kita boleh tinggal. Kita boleh tinggal tak kita boleh lawan nafsu. Itu benda hak Tuhan buat dah sempadan-sepadan. Minum arak tak boleh, judi tak boleh, zina tak boleh. Dah. Semayang wajib. Hak tu benda hak sama-sama dah. Baik, mari dalam puasa ni Tuhan nak teh. Barang hak aku bui selama ni, time ni aku tak bui. Akak setang kau. Kenapa tak? Sebab tu kata puasa ni satu ibadat istimewa. Hak boleh selama ni. Pagi-pagi duk makan minum kedai kopi. Betul tak? Bebas kita tak? Tiba-tiba hak bebas selama ni masuk bulan Ramadan, Tuhan kata aku tak bui. Dia nak tengok. Jadi kalau barulah kita berasa besar puasa kita ni. Dan kita dengar hadis tadi, kalulah amalan-amalan lain itu Tuhan royak. Kalau buat gini dapat pahala gini, buat gini, walaupun tidak semua amalan dia royak. Tapi bab puasa maknanya Tuhan letak dah. Ada dalam jadual dah untuk malaikat tulis. Mari semaya Jumaat berapa dia bui. Tak. Baca Quran berapa dia bui. Tapi puasa ni Tuhan kata tak apalah waktu aku nak bui sendiri. Dia nak bui sendiri. Sebanyak mana tu dia tak royak. Tuhan nak bui sendiri. Selama ni dia suruh upah orang, upah tu ngulu-ngulu je bagi dah. Kena bagi projek dah. Okeylah kapun ni wis banyak ni. Daerah ni wis banyak ni dah. Lok kotuk ngulu dengan tok gawa. Tapi dia kata tak salah, kapun ni aku nak wis sendiri dia kata. Kalau maknanya kalau ketua nak wis sendiri tu bukan kecek lah. Gapo dia hok duduk situ puasa. Betul tak? Puasa dia ayat sebut barang ni. Dalam hadis bang dia sebut, Tuhan kata aku nak wis sendiri pahala orang puasa. Jadi sebab itulah bagi orang yang faham hakikat gini, bila nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan, dia akan gembira. Gembira ke apa? Pahala. Jangan pula kita berasa tak ada apa dah lah. Tak boleh mari kedai kopi dah lah. Tak boleh makan dah lah. Mari pula. Baru ni je berasa puasa. Kita dengar kan kita kaji dengar orang duduk kecek. Baru ni je puasa. Nak puasa puluk dah. Jadi hati dia tak berapa nak terima. Macam terpaksa je. Tapi puasa dia tak. Tidak suka. Sebab apa? Dia duduk nampak bagai makan. Sebab tu dia kata yuhibbunal ajilah. Itu perangai manusia ni dia suka benda segera. Dia memang perangai manusia dia suka benda segera, tidak segera berlaku lah ni. Mi segera, go tu segera, go ni segera. Dia rela tolak benda yang utuh banyak tapi nak segera. Itu perangai manusia. Kalau boleh selalu utuh 1000, tapi kalau 2-3 bulan lagi kalau jual boleh 1,500. Cara 1,500 nak selalu. Jadi nak ayat perangai manusia ni Tuhan sebut dalam surah Al-Insan. Nama surah pun surah Al-Insan, surah manusia. Gapo dia surah Al-Insan? Hak pagi subuh kita baca rakaat kedua tu. Hal ata 'alal insan. Tidakkah dapat datang kepada kamu cerita tentang manusia? Gapo dia di antara banyak dia cerita hal pribadi diri manusia. Yuhibbunal ajilah, manusia ni suka benda segera. Jadi bila sebut kisah puasa tadi, dia sepatut dia gembira. Pahalanya terkejut kalau dia tengok di akhirat nanti.
Segala amalan yang aku baca Quran masa belum bulan puasa tidak serupa bila aku baca Quran dalam bulan puasa. Kalau aku tahu lagu ni aku nak suruh puasa semua-semua. Nak pulak dah. Bila tu kecik lagu tu bila esok. Bila kita tengok pahala kita. Jadi orang yang nak mata hati dia nampak learning lagi, dia tentulah dia rasa gembira. Nak mari pulak dah puasa. Gapo dia boleh pahala banyak. Pahala-pahala ni pitih kita juga tapi tak boleh terima learning. Taruh dalam akaun. Jadi kita puasa tak harap. Sedekah kat orang ni. Tuhan ganti dengan 170. 170 ni. Sedekah seria, Tuhan ganti 70 riyal. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah. Bandingnya orang yang menginfak, yang mendermakan fi sabilillah. Kama sali habbatin ambatat sab'an sanabil. Serupalah bandingan dia, serupa dia tanam satu pohon, satu benih, dia benih itu tumbuh 7 takar. Fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Dan setiap takar tu tumbuh 100. Tidak 700 kena. Bukan 70 silap sana. 700. Sebutir seria 700 riyal. Dia ganda. Artinya pitih kita juga. Tapi kita tak harap sebabnya akaun tu kita tak boleh tengok. Sedangkan orang pitih juta-juta tu dia tak boleh tengok learning tak. Ada pitih banyak dalam 1.8 juta. Duk mana pitih tu? Boleh tengok kertas je lah. Gidi bank dia print dah. Kita gidi bank tengok baki semasa. 1.8 juta. Tak boleh tengok dah. Tapi kita harap ke bank. Bila-bila masa kita boleh ambil. Tapi akaun yang kita atas tu, tiap-tiap hari tu malaikat duk catat tu, berasa tak harap je tak. Jadi kalau harap tu, tentu kita berasa gembira bila mari bulan puasa. Tak? Ada orang tak harap ke bank. Ambo jumpa ada seorang tak seroyak ni. Puak kita ni, walik tahu siapa dia ni. Dia ni, dia tak harap ke bank. Dia pergi mana-mana bawa puluh-puluh ribu pitih. Dia cari pitih. Dia bimbang. Dia pitih nak bank takut hilang. Tak aja dengar lagi dia hilang. Jadi dia tu jadi susah. Nak klik di rumah pun kena dakat beg, pergi masjid pun dakat beg. Dia tak agak ke bank. Dah. Nak royak saat ni gapo. Tak ada orang tak agak ke bank. Tapi kalau kita harap ke bank, apa kita tak harap ke pahala hak malaikat tu ni? Situ tak. Ini menunjukkan bahawa ada satu tak betul dalam fikiran kita. Ada hadis dhaif, hadis ni dhaif sebab diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah walaupun dia kata sahih disebut ulama-ulama kata dhaif lah ni, tapi dhaif oleh kerana benda ni benda fadail, benda yang mengajak untuk buat kebaikan ni boleh. Dia kata gapa? Man taqarraba fihi bi ghaslatin minal khair kana kaman adda faridatan mimma siwahu. Siapa dia buat amalan sunat dalam bulan puasa seolah-olah dia buat amalan wajib di luar bulan puasa. Tuhan naik tarah. Kita semaya tarawih tu supaya kita semaya sama banyak dengan semaya subuh. 2 rakaat semaya tarawih sama banyak pahala dengan semaya subuh. Bukan bulan puasa. Kalau semaya subuh pula man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwahu. Siapa dia buat satu amalan fardu dalam bulan puasa, serupa dia buat 70 kali di luar bulan puasa. Nampak tak? Kalau kita sedekah dalam puasa seria, 70 riyal dia ganda. Kalau kita semaya 2 rakaat dalam bulan puasa, semaya subuh, serupa kita semaya subuh 140 rakaat. 70 waktu. Tadi sebut dah hadis ni hadis dhaif. Bukan hadis palsu, bukan hadis palsu tapi hadis dhaif. Pasalnya dalam mustikah hadis dia letak hadis tadi. Okey. Jadi sikit sebanyak nak royaknya banyaknya pahala yang Nabi sebutnya dalam bulan puasa. Cuma tinggal laginya kita tak berasa geram. Situ je nak royaknya. Itu yang banding dengan bank saat ni. Kita harap kita taruh tabung haji siapa 450 ribu, 200-300 ribu dah. Pergi jual tanah molek-molek, pitih pun dalam tabung haji. Kita harap kau tabung haji pegang tu. Kita percaya ke dia. Begitulah juga dengan pahala kita duk buat. Dia kata 70, 700, berapa semua sekali tu. Ada dalam akaun kita sebut tabung haji juga. Kita nak terima bila? Bila kita mati.
Inilah nak bekalan, berah bekal kita dalam kubur, berah bekal kita di akhirat. Tapi buat apa je kita berasa tak agak sebab tak pernah tengok akaun. Kalaulah pagi-pagi tu malaikat turun buat mari dah. Kiraman katibin malaikat hak duk jaga dosa pahala tu, dia mari hola. Kuk ketuk pintu. Gap, acu tengok akaun pahalamu. Kita pun kali, ho banyak dah ni. Kita pun berasa geran buat amal dah. Tapi dia tak ui lagu tu. Sebab apa Tuhan tak ui lagu tu? Dia nak percaya ke dia. Ni. Kalau percaya kat aku walaupun tak ada surat cap, baru orang berimeh. Sebab dia mula-mula awal-awal lagi dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa ni sifat dia percaya benda ghaib. Benda ghaib ni benda tak ada surat cap. Percaya ke tak pahala boleh 27 kali ganda mari sembahyang jemaah, percaya. Apa? Nabi sebut. Bila Nabi waktu penyata, bukan siapa tabah haji pecek-pecek tu bik dah. Tak tu bik penyata perkahwin percaya ke Nabi. Pasal apa? Sifat orang yang bertakwa, orang yang muttaqin ialah yu'minuna bil ghaib, percaya ke benda ghaib. Benda ghaib mana mata tak boleh tengok. Dah. Jadi gitulah. Jadi mudah-mudahan bila benda kita nak masuk bulan puasa ni betul baca dalam hadis. Bagian biarlah kita berasa nak mari bulan puasa tu muju. Tuhan hidup lagi. Aku la ilaha illallah mujunya lah boleh buat pulak berganda-ganda. Setara mana nak ganda sebut tadi lah. Sembahyang fardu sekali boleh 70. Buat benda sunnah boleh jadi tarah wajib. Nak tahu wajib benda ibadat sunat dengan wajib ni kan nak tahu tikah banyak mana. Ni contoh dalam hadis Nabi dah. Ada seorang sahabat tu dia sembahyang malam. Dia lepas mari isya tu dia sembahyang juga, mari sunat. Lepas tu bila tak tahu pukul berapa tadi tengah tu tertidur, sedar-sedar cerah. Tidak dosa lah dia tak sembahyang subuh. Moga tak ada jen loceng, tak ada telefon dulunya. Tidur right, sedar. Lah, terlepas sembahyang subuh. Dia mengoyak ke Rasulullah. Dia kata dia nak buat guano, dia kata terlepas. Nabi kata terlepas. Nabi kata situ tu mu sembahyang semetar dia kata. Berapa jam je mu sembahyang ngatu. Kalau mu tak tidur langsung, mu sembahyang sunat, mu lepas isya sembahyang juga rapat ke subuh. Mu pergi sembahyang subuh 2 rakaat, banyak pahala sembahyang subuh lagi pada sebanyak mana hak sunat mu buat sapakak sepanjang malam. Nampak tak? Gapo nak royak tu? Nak royaknya barang ibadat wajib, pahala dia berlipat kali ganda berbanding dengan barang sunat. Oleh kerana itu kita jangan kejar benda sunat terlepas barang wajib. Itu nak royak dah. Beza setara mana? Setara sani lah. Sembahyang sampai ke subuh. Nak banding dengan sembahyang subuh, mari 2 rakaat ni besar subuh lagi. Barang wajib tak boleh banding dengan barang sunat. Kita waktu bik terus 7 ya. Tidak 7 ya ni baru ni. Segatai, secupok. Segatai. Terus apa ya? 7 ya? 7 ya dah. Tak apalah tu. 7 ya kita bui bayar terus tu. Dengan 100 ya bui sedekah. Banyak pahala tu. Pasal tu wajib. Sedekah sunat dah. Kita pergi masjid sedekah 200. Banyak 7 ya tu lagi pahala. Baik dah? Tu kita kena faham gitu. Baik, pergi sikit lagi. Ibadat puasa akan melahirkan kesedaran dan keinsafan terhadap keperitan dan penderitaan kehidupan golongan yang susah dan tidak berkemampuan untuk mendapatkan makan minum dan keperluan hidup mereka. Sepatutnya gitu. Puasa kita ni biar kita terasa susahnya kalau orang lapar lagu ni lah weh. Tapi duk berasa sehari sutuk tak terfikir lagu tu pasal apa? Otak kita tidak duduk situ. Kita duk mikirnya hari ni nak pergi cari kuih ala kuanun. Nak makan nasi arak ke hari ni dah. Puah nak cari mie pula Pasal kita duk kira benda tu. Betul tak? Sepatutnya Tuhan wi puasa tu dia nak suruh kita didik, kita duduk kita mikir kau orang miskin, teka telah dia mari satu kesedaran nak wi bantuan. Jadi murah hati. Sebab tu ada siapa dia royak dulu dia tak jadi. Puasa kita tak ada ruh lah ni. Dia jadi pesta makan ni. Betul tak? Bazar Ramadan Allah. Tidak salah nak cari makan ni, tapi jadi pesta. Tukar. Lah ni ya, zaman dulu tidak gini mau.
Cuba kita ingat tahun-tahun ni puluh tak ada bazar Ramadan tu dak. Nak buat kuih dulu gak. Tidak ada buat sama sebab nak boleh kena ondeh tu gak. Start daripada kisah berah, remdai berah, kisah berah, gotek, panjang cerita tau. Boleh sekali-sekali buat ondeh tu gak sukanya kita. Lo ni dak. Jadi pesta makan ni, jadi tukar. Jadi nak royak tidak salah. Cuba kita tukar lah betul dah. Kita tukar biar sekali ni tak si jadi aku tak si dah lama dah duduk atas dunia ni. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap mari bulan puasa duk jadi pesta makan ni, habis banyak petih duk. Berokok pergi makan, Allah, jadi gitu muak. Nak tukar pula. Nak makan lah kadar. Cuba kita buat solaut telah tukar dah tahun ni. Boleh ke tak? Ni air saja ada 4-5 ni. Air cendol, air tebu, air tuwuk. Okey duk jual dalam balai banyak jujuk jaga tu. Kita tengok budak-budak muda Allah, hok ni pergi beli air, hok ni pergi beli air. Dah kita orang tua ni. Dalam orang muda kena buat juga tapi dia payah sikit nafsu dia makan dia muka dia tengah gairah lagi nak makan. Jadi kita orang tua ni cuba kita mikir kata. Lama dah aku makan pasal ni. Makan banyak pun menyakit pula dah. Makan sikit. Cari solaut. Makanlah kadar. Air minum air gitu. Cuba kuih-kuih pun kapah kawah taman tak usah kuih-kuih lah gapo dah. Pasal apa? Banyak puluh tahun dah kita duduk lagu tu. Bila kita nak jadi semangat puasa disebut lagu ni. Biar kita rasa ala kadar gitu dah. Okay. Puasa baik untuk kesihatan fizikal seseorang. Hanisa. Tu orang duk tulis dalam artikel rata-rata dari segi doktor pun. Dia tengoknya puasa ni lah nak merawat penyakit kita. Gini. Kisaran kita dipanggil Maidah ni kan. Bila dia rehat 12 jam. Bila makan ni tak masuk 12 jam, dia berhenti. Kalau dalam masa 12 jam ni orang buat kajian dalam sains. Kita makan tak di pukul 5 tadi kan. Petang saat ni, dia duduk ngisar lagi tu. Dia berhenti duduk pukul 5 pagi esok. Bila tak masuk makan ni, kita pun pukul 5 esok, kita tak makan, dia berhenti. Pukul 7 baru kita makan, 2 jam dan dia rehat. Masa dia rehat ni, dia boleh cari tempat-tempat hok tak kena dalam tubuh kita, dia perobat cara semula jadi. Dia panggil self-repairing. Faham? Apa nak royak? Tubuh kita, dia tak boleh perobat tubuh kita kalau selagi dia ada kerja lain. Dia sibuk buat kerja. Bila dia berhenti sebentar, dia tak ada kerja, baru dia boleh hitar kelih. Ada sel kanser mana aku nak pergi makan. Ada tak kena mana aku pergi. Dia buat kerja. Tapi kalau kita main duk sombak sama duk kerung. Dia tak ada lah nak cara kau nak baiki tubuh kita. Sebab tu, orang yang kuat puasa ni kan, banyak penyakit dia boleh hilang. Pasal apa? Sebaik-baik rawatan ialah tubuh kita sendiri merawat. Faham tak? Sebab tu orang putih kan, dia tak ada puasa, dia buat intermittent fasting, dia panggil IF. Lagu mana? Dia kosong perut dia 12, 13, 14 jam. Dia buat lagu mana? Dia makan petang. Sebab dia tak ada puasa. Dia makan pukul 7 petang, 8, 9 pun tengah malam dia tak setuh kecuali air sejuk, dia makan duk pukul 9 pagi esok. Jadi lebih pada 12 jam dah. Di situlah organ dia tu boleh untuk merawat tubuh dia. Jadi kita hak puasa ni lebih pada 12 jam. Kita makan sahur pukul berapa? Tidak pukul 5 dah. Paling tahap dia. Buka puasa kita pukul 7. Tidak berapa tu? 14 jam. Dalam sebulan tu cuba bayar. Dalam sebulan telah tubuh kita duduk merawat mana-mana penyakit dalam tubuh kita. Situlah. Maknanya bila orang putih tu telah bukti bahawa kalau kisaran kita tu berhenti rehat, dia boleh merawat penyakit kita. Jadi duduk mana? Duduk di puasa. Hak ni jadi orang putih, hak dia buat kajian yang masuk Islam ni, dia kata indahnya Islam. Pasal apa? Hak kita duk ngaji perubatan selama kini tu, Islam boleh jawab. Ada ibadat puasa dalam Islam. Sebab apa aku tak boleh masuk Islam? Nampak tak? Bagi orang yang dia berasa dia nak tengok, nak terima hidayah. Jadi kita ni alhamdulillah, Tuhan syariatkan kepada kita ni puasa, maka itulah dia manfaat selain daripada pahala kita duk dengar tadi. Dari segi pahala sekian-sekian tu. Dari segi tubuh badan kita
Inilah orang dia kata baik dari segi fizikal dan spiritual. Budak sekolah kata tak? Puasa juga dapat merehatkan organ penghadaman. Macam ayat tadi. Daripada terus bekerja dan seterusnya dapat mengembalikan semula kekuatan organ tersebut untuk terus berfungsi dengan baik. Tambah-tambah kita orang Melayu. Orang Melayu kita ni dialah dikenali sebagai orang yang paling banyak sekali ambil karbohidrat. Nasi 3 kali sehari. Roti, nasi, semua karbohidrat. Orang putih dia banyak protein. Kan tak? Gapo dia protein? Telur, ikan, daging, lauk. Orang putih dia ratah. Dia cuba tengok, dia makan malam gapo dia ratah daging, dia makan telur. Dia bakar ayam. Kenapa tak? Kita ni tak boleh nasi 3 kali sehari, tak kejap. Jadi nak rohyaknya, orang Melayu kita ni, sebab tu banyak penyakit orang Melayu kita ni. Karbohidrat terlalu banyak. Gula, tu karbohidrat belakang. Karbohidrat, kalau kita ngaji sains, dia tukar kepada gula. Semua pergi ke gula belakang. Betul tak? Itulah macam-macam penyakit. Jadi bila kita sedar gitu, sikit sebanyak, puasa kita ni boleh merawat daripada penyakit kita ni. Barulah nak masuk ke hadis, masuklah tajuk pertama. Ada 10 minit lagi tak? Isu pukul 8 kan? 8 tepat deh. 10 minit lagi. Babula yataqaddamu sawmu Ramadan. Yutaqaddamu sawmu Ramadana bi yaumin au yaumaini. Tidak mendahulukan puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Kita nak dengar hadis ni, dia tidak bui kita puasa bila 2-3 hari, 2 hari ataupun 1 hari nak masuk Ramadan. Boleh Syaban dah. Puasa apa? Puasa sunat. Memang puasa sunat ni digalakkan sepanjang tahun kecuali hari-hari tertentu. Misalnya hari Arafah. Hari raya puasa, hari raya haji. Tak? Tu hak dia tak boleh. Lepas tu hari lain, siapa nak puasa-puasalah. Orang nak puasa senang kami. Ada orang nak puasa macam Nabi Daud. Hari ni puasa, esok dok, lusa puasa, tolak dok. Selain sehari. Nanti dia panggil puasa Nabi Daud. Baik, orang yang duduk puasa sunat gini, ada larangan tak bui dia puasa sehari ataupun 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Apa sebab? Kita tengok gapo dia royak melalui hadis ni. Ulama bersepakat tentang larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Sepakat. Tak ada kata mazhab ni kata boleh, mazhab ni kata tak boleh. Semua mazhab kata tak boleh puasa, iaitu 29 dan 30 Syakban. Tengok dah. Tapi tak payah royak pun kita muka malas semua puasa dah. Puasa-puasa bulan Ramadan tak bertebang. Aisyah kau nak puasa 2-3 hari sebelum Ramadan sebelum dah. Tak payah larang pun kita ni. Ni sebenarnya gapo ni? Dia mari lagu ni sebabnya sahabat-sahabat Nabi ni terkenallah golongan yang sangat temo'on nak ke pahala. Sahabat tak ada kerja lain Nabi. Dia duk ita Nabi, gapo hak Nabi buat aku nak buat. Nak cari pahala. Belarang. Ada satu Nabi panggil dia puasa wisal. Puasa wisal ni satu kelebihan ya Tuhan bui. Kau Nabi ni dia puasa tak buka 2-3 hari. Lawak siapa dia boleh buat. Hak ni Nabi kata khusus untuk aku. Aku boleh puasa sebab aku walaupun tak makan, Nabi kata ukiltu wa syuribtu. Walaupun mu tengok aku tak suap makan ni, tapi aku diberi makan dan aku diberi minum. Itu mukjizat dia tu dah. Oleh kerana tu aku terima perintah Tuhan supaya tak makan 2-3 hari, tidak buka puasa gapo. Faham tak? Dia panggil wisal. Hak lagu ni pun sahabat nak tiru. Aku nak buat ketek ni kata. Nabi kata tak boleh. Aku nak buat. Buat gapo? Sebab dia nak sungguh. Dia temo'ong kau gapo orang panggil nak buat pahala. Nak tiru Nabi. Orang buat sementara tak tahan. Nabi kata aku kata dah. Sebab mu tidak serupa aku. Nampak tak? Jadi
Nak ayat gapo ni? Itulah tubik hadis lagu ni nya. Sebab sahabat ni kena belarang, nya puasa sunat juga, puasa juga. Sehingga marilah hukum ialah mu puasa juga tapi 2 hari nak masuk bulan Ramadan berpuasa. Nak tengok dari segi apa sebab ia mari lagu tu, sebab kita kena fikir bahawa demo tu tak serupa kita. Demo tu dia jenis orang yang mengejar nak buat amal. Kita ni pahmiak buat amal. Dah beza tu. Okey. Larangan berpuasa pada hari tersebut yang dikenali dengan hari syak dipanggil, atau hari yang diragukan, iaitu hari yang ke-30 atau 29 bulan Syakban yang tidak diketahui dengan tepat sama ada 30 Syakban ataupun 1 Ramadan. 30 tu takut jadi masih bulan Syakban yang kata pedak, lepas tu dia kanjasa lagi tu dia buat baki macam kita nak takut-takut berlaku dalam bulan lain bawa ke depan kan. Jadi basi 2 hari. Inilah hadis pertama kita nak tengok ni. Mengenai dengan tajuk ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Saat ni dia royak tak boleh puasa 2-3 hari bulan Ramadan. Hadis ni mai royak kecuali sebab tu kena baca perhabis hadis dah. Dalam hadis ni ada pengecualian. Ia kata tak boleh kita nak puasa 29 ataupun 30 Syakban adalah hukum cara umum. Tapi boleh untuk orang tertentu. Orang tertentu tu lagu mana? Tengok terjemah hadis ni dulu dah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mendahulukan puasa bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Berhenti dekat tu dulu. Kecuali, mana boleh pula ni? Bagi sesiapa yang biasa berpuasa, maka bolehlah baginya berpuasa. Muttafaq alaih. Jadi boleh pula. Lagu mana? Orang ni dia puasa seumur, senang kami. Tiba-tiba senang kami tu jatuh kepada 29 ataupun 30 Syakban. Lepas tu lagu mana? Boleh lah orang lagu ni. Hak tak boleh je dia tak biasa-biasa dia buat. Sepanjang tahun tak duk rajin puasa. Bila dekat dengan bulan Ramadan, oh masuk Syakban, aku nak puasa 2-3 hari nak masuk bulan Ramadan. Hak lagu ni tak boleh. Ni dengar sekali lagi nak royak. Hak dia kata tak boleh ni hak lagu tak ada. Nyengak nak puasa. Masuk bulan Syakban dekat-dekat nak bulan puasa, aku nak puasa awal sikit 2-3 hari awal. Hak lagu ni tak boleh. Orang yang bolehnya orang yang jadi amalan dia sepanjang tahun senang kami. Tiba-tiba isnah kami tu jatuh ke 29 atau 30 Syakban, maka orang ni boleh. Faham dah? Kacau wali dia ni. Faham kan ya? Kita tidak nak ambil perhatian lah mana. Moga kita tak buat ni dah. Kau guna cikgu asyik dah. Ada cara kau tu dia kata 30 hari pun itu hari semua. Bila nak raya dah. Baca bersama ni sebelum kita tak ada nak hurah kali ni. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, rawahu khamsah wa Ibnu Khuzaimah dan wa Ibnu Hibban. Daripada Ammar bin Yasir, bukan Yasir tu Yasir. Katanya barang siapa berpuasa pada hari Syak 29 dengan 30 Syakban tu, sesungguhnya dia telah menderhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim ni Nabi kita lah. Pasal apa dia panggil Abul Qasim? Ayahnya Al-Qasim. Al-Qasim ni anak Nabi. Anak pada Nabi kita nama Al-Qasim. Mati kecil. Jadi anak jantan Nabi ke mati belakang. Mati kecil belakang. Baik. Baru nak ulah. Biarlah masuk tapi kita perabian ni dah. Tak kena nak ulah ni minggu depan. Aku tak ingat pula hadis ni. Hadis 915 mula-mula tadi mengandungi penjelasan tentang larangan dan hukum mendahului puasa bulan Ramadan dengan berpuasa pada akhir bulan Syakban, sama ada mendahuluinya dengan 1 hari ataupun 2 hari. Tu tak boleh tu.
Itu hukum dia. Maksud sehari atau 2 hari sebelum Ramadan iaitu hari yang ke-29 dengan 30 Syakban yang dinamakan hari Syak. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa hukum berpuasa pada hari Syak adalah haram. Hukum dia siapa dia puasa 29 ataupun 30 Syakban dia panggil hari Syak, siapa dia puasa haram, berdosa. Orang puasa sunat nak ke pahala, tiba-tiba buat dosa, orang panggil bodoh lagu ni dah. Leluh buat kerja berdosa. Namun terdapat 2 pandangan ulama dalam permasalahan ini. Sebab ada dalam hadis tadi dia kata kecuali. Kita tengok. Pendapat pertama mengatakan haram dan hal ini merupakan pendapat jumhur ulama yang terdiri daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i kita kata haram juga puasa pada 29 dan 30 Syakban. Hal demikian kerana menurut kaedah usul fiqh, setiap larangan membawa kepada haram kecuali terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Benda yang an-nahyu yaqtadil tahrim. Setiap benda yang larang menunjuk mengimplikasikan kepada haram. Jadi bila kata jangan, dia jangan ni membawa kepada haram. Pendapat kedua yang merupakan mazhab Hambali. Sebab kita tengok tadi 3 mazhab kata tak boleh, haram. Jadi mazhab Hambali kata hukumnya makruh. Bagi dia makruh je. Berdasarkan pengecualian. Apa dia kata makruh? Tu ada kecuali tadi. Dalam hadis mula-mula tak ada kecuali kan? Yang diberikan pada akhir hadis. Iaitu diharuskan berpuasa pada hari Syak sekiranya amalan berpuasa telah menjadikan kebiasaannya. Hal demikian kerana jika hukumnya haram, maka sudah pasti tiada pengecualian yang diberikan sekalipun atas alasan kebiasaan dan sebagainya, seperti larangan berpuasa pada hari tasyrik, tidak ada pengecualian sekalipun atas alasan kebiasaan. Gini dia kata. Tidak nanti kau orang biasa tak biasa, katanya mazhab Hambali. Orang tak biasa puasa pun dia nak puasa juga 29 dengan 30 tadi. Faham tak? Tadi dia kata boleh kalau kita puasa 29 dengan 30 bagi orang yang dia duk puasa sokmo, senang komih tu contohnya lah. Kalau orang tak ada pasal-pasal nak puasa tak boleh. Katanya Imam Ahmad, dia kata kalau benda tu haram tentu tak ada kecuali. Sebab apa? Kalau puasa lain tu bila Tuhan kata tak boleh puasa hari tasyrik. Ini soal lagi hari tasyrik ni hari ya ke lepas hari raya haji ya ke-10 Zulhijjah tu hari ya ke-11, 12, 13 dia panggil hari tasyrik. Hak tu haram puasa. Jadi dalam hadis tu dia kata bila dia sebut haram puasa pada hari tasyrik tak ada kecuali pun dia kata dah. Tiba-tiba hak ni tak bui bulan Syaban ni tak ada kecuali dia kata. Kalau gitu kata Imam Ahmad, larang-larang tu bukan larang haram, larang makruh. Sedap juga dia dah. Dalam hal ini pendapat pertama adalah lebih tepat. Jadi ulama-ulama macam Ibn Hajar, Imam Nawawi dia kata tak betul pendapat Imam Ahmad tu seorang dia. Dia tetap juga kata haram. Serupa dengan pendapat Imam Syafi'i kita. Jadi pusing kat mana gapo nak jatuh hukum ni? Haram puasa 29 dengan 30 Syakban, mana sehari ataupun 2 hari nak puasa sekiranya orang yang tidak biasa puasa. Nak nyengat nak puasa. Faham? Okey. Hal ini disokong dengan hadis 916 yang dengan jelas menyatakan bahawa berpuasa pada hari Syak merupakan suatu maksiat malah penderhakaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya maksiat menyalahi setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan setiap amalan yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya adalah haram. Baik, selain itu hadis ini juga memberikan pengecualian kepada sesiapa yang sudah menjadi amalan dan kebiasaannya berpuasa sunat. Nak sebut sekali lagi ni, boleh bagi orang yang dia buat amalan sepanjang tahun dah. Dia puasa sunat sokmo. Contohnya sudah menjadi kebiasaan seseorang berpuasa sunat pada hari Isnin dan Khamis, ataupun berpuasa sepanjang bulan Syaban yang jarang ditinggalkan, maka diharuskan baginya berpuasa pada hari Syak. Ni orang jenis lagu ni pula. Hak tadi dia biasa puasa Senin Khamis. Ni orang ni dia buat amalan sokmo. Bila masuk Syaban aku puasa dia puasa Syaban sebulan.
Pakai tak berhenti. Sambung dengan Ramadan lalu. Hak lagu ni boleh. Mana? Kalau mengikut kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i kita pula, bukan setakat tu, siapa dia start puasa pada hari yang ke-16, menjadi kebiasaan sokmo-sokmo dia setiap tahun, masuk 16 Syaban, setengah bulan dia puasa sokmo, lepas tu dia sambung dengan Ramadan. Jadi ada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i kata boleh juga lagu ni. Faham eh? Jadi dengan molek orang hok boleh puasa bulan Syabannya orang jenis macam lagu saat ni. Okey. Nombor satu dia duk puasa sokmo sunnah khamis. Yang kedua, jenis orang tu bulan lain dia tak puasa, tapi masuk bulan Syaban dia puasa sebulan sambung dengan Ramadan. Dan ada selagi pula masuk 16 Syaban dia puasa lepas tu sambung dengan Ramadan. 3 jenis ni saja boleh. Apa nak pilih hak mana tu? Pilih hak dok belaka. Keharusan ini merupakan ijma' ulama, sepakat ulama kata gitu. Namun jika dia berpuasa tanpa sebab dan luar daripada kebiasaan, kata hendak menyengat nak puasa ni, menurut mazhab Syafi'i juga haram. Tak salah. Ada pasal belaka. Antara hikmah larangan apa dia tak sangat tu, kerana dia kata bulan Ramadan termasuk untuk membezakan antara puasa sunat dengan puasa wajib. So, lepas tu bagi tu juga larangan ini adalah sebagai persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan, akan Ramadan disambut dengan penuh kecergasan dan bersemangat. Jadi dia nak suruh sehari sebelum puasa tu biar kita ambil tenaga dulu. Nak puasa sebulan ni, makan kenyai dulu. 2 hari nak puasa tu. Kenapa tak? Tu Nabi tak sebut mana ulama kita dicuba mencari hikmah-hikmahnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni tuan kitab kita nak baca ni. Dia menyebut bahawa bulan Ramadan bermula dengan ru'yah, tengok nampak anak bulan. Maka sesiapa yang berpuasa sebelumnya seolah-olah dia cuba melanggar hukum asal yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah kata, mu tengok anak bulan baru mu puasa. Ni tak ada tengok anak bulan puasa dah. Jadi kata Ibnu Hajar supaya dia lawan perintah Tuhan. Adapun bagi sesiapa yang masih berhutang, pula ni, dan belum menggantikan puasa wajibnya atau belum menunaikan puasa nazarnya, maka puasa pada hari 29 atau 30 Syaban bukanlah lagi menjadi ru'yah, bahkan telah menjadi kewajipan ke atasnya berpuasa kerana menunaikan yang wajib adalah lebih utama. Ni tak apa ni, orang tak panggil puasa sunat. Dia puasa qada tak habis lagi. Ataupun dia puasa nazar. Qada dengan nazar ni wajib. Hak dia larang tak ada puasa sunat. Jadi kalau dia baru teringat, weh hak tahun lepas aku tak ganti lagi, dia kata. Tak. 2 hari tu. Lepas tu lusa nak puasa dah. Hari ni 29, esok 30 Syaban. Puasalah dia apa? Lagu ni tidak berdosa. Pasal apa tidak berdosa? Bukan puasa sunat ni, puasa wajib. Ataupun dia nazar. Dia nazar. Kalau benar pilihan raya ni aku nak puasa tahun ni dia. Nyuduk lok. Tak ada apa. Dah. Tak ada apa. Nazar ni hukum dia wajib. Asalnya sunat. Tapi bila kita nazar benda-benda jadi wajib. Sebab tu jangan nazar. Nazar nak sembelih berdiri. Kena nak buat ni. Tak? Rasa bagaimana dia cikgu rasa nazar macam ni? Tak ada? Wah, nampak hari dah tu? Tu dia. Jadi kita sambung.